Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Apabila benar tawakal seorang mukmin dan tauhidnya kepada Allah Ta'ala, nescaya dia akan memperlakukannya seperti dia memperlakukan Nabi Ibrahim AS, dan dia akan memberinya maknawinya dan ehwalnya, tidak gelarannya. Dia akan memberi makan dari makanannya, memberi minum dari minumannya, diberikan tempat tinggal di sudut rumahnya. Hanya yang tidak diberikan ialah maqam dan kedudukan. Maka ketika itu bolehlah ia dinisbahkan kepadanya dari segi kemaknawian, tidak dari segi bentuk dan rupa. Tidakkah engkau malu kerana tamakmu itu telah membuatmu berkhidmat kepada orang-orang yang zalim serta memakan yang haram? Sampai bila engkau terus akan memakan yang haram dan berkhidmat kepada raja dan penguasa? Orang yang engkau berkhidmat kepadanya sebentar lagi akan lenyap kekuasaannya. Sepatutnya engkau tumpukan khidmat itu kepada Allah Azza wa Jalla, yang kekuasaannya tetap kekal, tidak pernah lenyap sama sekali. Gunakan akalmu dan cukuplah mengambil sedikit dari dunia supaya engkau mendapat akhirat yang banyak. Apabila bahagianmu dari dunia dengan tangan yang zuhud, ambil bahagianmu dari dunia dengan tangan yang zuhud, supaya engkau menerima dari pintu Tuhanmu, dari pintu Tuhanmu dengan kuasa kodratnya dan tindakannya, dan dengan dia dan bukan dengan dunia dan tangan dunia, dengan berdiri di pintu-pintu penguasa yang didampingi oleh tabiat, hawa nafsu, syaitan dan orang awam. Kelak jika engkau mengambil dunia sedang hatimu di pintu Tuhanmu, kelak para malaikat dan roh-roh para nabi akan berada di samping. Alangkah jauhnya beza di antara kedua-dua keadaan ini. Kaum sufi itu wajar akalnya, yakni matang akalnya. Mereka berkata, kami tidak akan makan bahagian kami dari dunia di tengah-tengah perjalanan, dan tidak juga di rumah-rumah kita. Kami tidak memakannya melainkan di sisi Allah Ta'ala sahaja. Orang-orang yang berzuhud memakannya di syurga. Orang-orang arif memakannya di sisi Allah. Padahal tubuh mereka masih berada di dunia lagi. Manakala para pencinta Allah pula tiada akan memakannya di dunia dan tidak juga di akhirat. Makan minum mereka ialah kemesraan mereka dan pendekatan mereka kepada Tuhan mereka serta pandangan mereka kepadanya. Mereka telah menjual dunia dengan akhirat. Kemudian mereka menjual akhirat pula dengan pendekatan diri mereka kepada Tuhan mereka, iaitu Tuhan dunia dan akhirat. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara taujihat dan tazkirah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebut tentang hakikat tawakal dan kesan sebenar bila mana benarnya tawakal kita pada Allah, sebagaimana yang berlaku kepada Ibrahim AS. Dan perkara yang kedua disebut tentang
kesan-kesan daripada sifat tamak. Dan juga perkara yang ketiga, Syekh Abdul Qadir menekankan tentang ithar, yakni melebihkan akhirat, meletakkan nilai akhirat lebih daripada segala-galanya berbanding dunia yang diambil secara catuan. Dan yang keempat, boleh menyebut tentang aqliyatus sufiyah, bagaimana cara orang baik berfikir. Dalam kehidupan ini kita dibentuk bagaimana cara kita berfikir. Perkara pertama yang disentuh oleh Syekh Abdul Qadir tentang tawakal kepada Allah. Para ulama bersepakat ketika mana menafsirkan makna tawakal ialah pergantungan kepada Allah dan berputus harap dengan makhluk. Percaya kepada Allah dan membebaskan diri daripada pengaruh makhluk. Bila Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, bertawakallah pada Tuhan yang hidup dan tidak mati. Kata ulama, cukup ayat ini memahamkan kita makna tawakal. Sebab semua manusia itu mati, Allah dia tak mati. Semua makhluk itu mati dan binasa, Allah sahaja yang tidak mati dan binasa. Berarti di situ telah menunjukkan pergantungan kita pada Allah. Sebab Allah hidup, manakala yang lain-lain mati dan binasa. Kata Syekh Abdul Qadir, seorang yang bila mana benar tawakalnya kepada Allah, kalau benar tawakal pada Allah dan benar tauhidnya, yakni pengesaan kepada Allah, maka Allah akan jadikan dia seperti Ibrahim. Nabi SAW pernah menyebut, di kalangan umatku ini ada yang hatinya seperti Ibrahim. Hatinya seperti Ibrahim, yakni tawakalnya kepada Allah, penyerahan diri kepada Allah SWT. Ya Allah tak beri kita gelaran Ibrahim tu, atau gelaran Nabi dan Rasul itu, atau ulul azmi, tetapi maknawinya. Apa maksud maknawinya? Iaitu berhasil mendapat sebagaimana Ibrahim dapat, iaitu pertolongan Allah, walau mungkin bentuk berbeza. Bukanlah maksud nanti kita pun dibakar kat api pun tak terbakar, bukan begitu. Tapi secara maknawi, yakni kita mendapat pertolongan Allah Ta'ala, bukan secara gelarannya, bukan secara makam dan kedudukan. Ya, sekalipun kita tawakal dengan Allah dengan sebenar, bukan makna kita Nabi, bukan makna kita Rasul, itu makam. Tetapi maknawi, artinya kita dapat satu bentuk pertolongan Allah. Sebab itu dalam Quran, bila Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yunus disebabkan sifat tawakalnya pada Allah, maka Allah ikuti ayat tadi dengan firman-Nya, wa kadzalika nunjil mu'minin. Seumpama itulah kami akan tolong orang beriman. Kita baca semua sejarah Nabi-Nabi dalam kehidupan mereka. Kita cerita masalah peribadi. Kebanyakan kita masalahnya lebih peribadi. Dengan isteri, dengan anak, dengan mak, dengan ayah, dengan jiran, dengan benda-benda peribadi. Kita jarang masalah kita dengan Tuhan, atau masalah kita dalam bab melaksanakan perintah Allah. Kebanyakan manusia, melainkan orang-orang yang Allah rahmati, yang duk pening setiap hari masalah peribadi. Lagi mana kita berfikir tentang masalah peribadi, maka pertolongan Allah itu lebih jauh berbanding kita berfikir tentang masalah agama. Masalah agama, apa yang patut kita buat pada agama ini dan tanggungjawab. Kalau kita tahu tujuan kita ada di sini lebih baik daripada menjalankan perintah Allah berbanding memenuhi keperluan kita. Dan itu yang dipahami oleh semua Nabi dan Rasul. Itu adalah ghayatul quswa, matlamat utama sekali. Bukan kita datang di sini nak selesai masalah KWSP, duit pencing. Bukan kita datang kat dunia nak selesaikan masalah macam mana suruh anak bijak, cerdik. Bukan itu sebenarnya. Tetapi Allah Ta'ala hantar kita, hidupkan kita. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran bagi menyembah Allah, itu matlamat utama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan menyembah Allah. Kerana itu kita lihat orang-orang yang berfikir tentang agama Allah, maka Allah yang mengambil alih masalah peribadi ini.
Sebab dia berfikir dengan benda yang betul dia patut fikir. Kita hari ini banyak benda kita fikir sesuatu yang tidak sepatutnya kita fikir, atau tidak patut kita memberi masa yang banyak untuk berfikir. Barangkali kita terlalu banyak berfikir tentang masa depan. Masa depan dunia, macam mana saya nanti, anak saya nak kerja apa, projek ni itu. Banyak berfikir masa depan dunia. Sedangkan kita tahu dunia tak ada depannya melainkan akhirat. Depan pada dunia ialah kematian. Nabi SAW buat satu kotak kehidupan. Kemudian Rasulullah SAW buat satu garis memanjang menembusi kotak tadi. Lalu kata Rasulullah SAW, ini ajal manusia dan ini cita-cita dan angan-angan yang melepasi ajalnya. Maknanya kita duk berangan banyak, mati depan kita. Yang sepatutnya manusia berfikir, orang beriman berfikir bagaimana menegakkan agama Allah. Itu yang difikir oleh Rasulullah dan itu yang diwarisi kepada para sahabat. Apa yang patut mereka fikir? Akhirnya mereka tinggalkan Mekah, akhirnya mereka tinggalkan harta, mereka tinggalkan perniagaan, mereka tinggalkan keluarga untuk berfikir tentang agama Allah. Sampai peringkat mereka lah yang menyebarkan Islam seluruh dunia. Kita hari ini fikir hal pribadi, sebab tu kita tak sebarkan Islam. Kerana itu kita tak sebarkan kebaikan. Kita masalah kita. Kalau dapat simpan duit dalam bank sekian banyak, selesai masalah. Planning kita nak simpan duit kita untuk satu tempoh. Planning kita kumpul aset untuk satu tempoh. Planning kita untuk sekian-sekian hal duniawi kita. Maka kita migraine pun kena fikir hal duniawi kita. Migraine ke kepala. Tapi sejauh mana kita benar-benar bersungguh-sungguh berfikir tentang perintah Allah pada kita. Kerana itu kita banyak alasan dalam hal agama dan kita tidak banyak alasan hal dunia. Sebab itu perancangan kita. Hal dunia kita tak banyak alasan. Kalau ada pun kita akan selesai cepat. Tapi hal agama kita biarkan sebagai satu keuzuran. Tak boleh, Ustaz, saya ada masalah. Uzur. Tu saya tak boleh ngaji, tak boleh qiyamul lail, tak boleh. Semua tak boleh. Ramadan ni pun saya tak boleh, Ustaz. Saya sibuk dengan urusan saya. Lihat bagaimana alasan kita. Sebab bukan kita berfikir hal akhirat, fikir hal dunia. Dan memberikan masa yang banyak. Sebab tu bila kita nak mengatasi masalah ini, lihat makna tawakal pada Allah. Seorang yang benar-benar tawakal pada Allah. Bila Syekh Abdul Qadir bawa contoh Ibrahim, kenapa? Sebab Ibrahim lawan raja. Ibrahim AS dilawan raja paling besar dalam dunia. Waktu itu, bukan sampai sekarang, Numrus atau Namrus bin Kan'an, raja besar. Dia seorang je Islam, lawan. Bayangkan kalau kita ni, kalau ramai penyokong, lawan orang berkuasa pun kita rasa lemah. Ni lah ramai penyokong. Ini seorang-seorang lawan raja Namrus, yang ada tentera berjuta, yang ada kekayaan, yang ada semua pengaruh, yang mempunyai semua mulut-mulut rakyatnya hak dia. Dia cakap macam tu, rakyatnya ulang je. Maka lihat bagaimana hebat tawakal Nabi Ibrahim yang akhirnya menghancurkan kerajaan Namrus. Dan lihat bagaimana Ibrahim waktu nak dibakar, tak terbakar. Lihatlah Ibrahim waktu hendak disakiti, tidak mampu disakiti. Maka di sini kita nak belajar tawakal sehingga kita tak terjejas dengan dunia. Kalau seorang bertawakal pada Allah tadi, berada dalam dakapan kemuliaan dan pemeliharaan Allah, maka dunia tak akan beri mudarat padanya. Tapi kalau kita tidak berada dalam dakapan Allah, maka dunia akan beri mudarat pada kita. Sekecil-kecil masalah dunia cukup untuk jadikan kita collapse dan jatuh. Cik je dunia, tak payah bagi banyak. Sebab tu ramai hari ni orang terkenang jiwa. Ramai hari ni orang masalah mental. Kalau kita tanya dia satu masalah dunia yang mungkin diketawakan oleh orang lain. Tapi dia boleh fikir terlalu dalam sehingga dia lemas dalamnya. Walau ada benda yang lebih besar pada tu. Sebab manusia, bila mana dia meletakkan matlamatnya dunia dan tamak pada dunia, maka Allah biarkan dunia melambung-lambung dia bagaimana ombak melambungkan mangsa dia. Kalau kita macam duduk kat laut, mabuk laut, dia lambung ombak. Kita tidak benar-benar berada dalam ketenangan. Sebab itu bila Allah sebut dalam Quran, innal insana khuliqa halu'a, manusia itu dijadikan sifatnya keluh kesah.
Sebab apa dia ada keluh kesah? Sebab dia tidak tawakal pada Allah. Dia tawakal pada dirinya dan pada dunia yang dimilikinya. Iza massahu syarru jazua, wa iza massahu khairu manua. Bila dia susah, dia sedih. Bila dia senang, dia kedekut. Sebab apa kedekut? Sebab bimbang nanti dia susah. Bila gagal bertawakal, maka lahirlah satu penyakit namanya tamak. Kita kalau tak boleh tawakal, maka lahir penyakit namanya tamak. Syekh pun menyebut tentang tamak. Tidakkah engkau malu kerana tamakmu atau tamakmu membuatkan kamu sanggup berkhidmat dengan orang yang lawan Tuhan dan memakan harta yang haram, makanan yang haram. Baik, apa itu tamak? Kalau kita terjemah bahasa kita, tamak ni dia ambil lebih pada orang lain. Kita makan satu dulang, kita tengok dia makan 2 belah tangan. Tamak dia ni. Sebab dia lebih. Kita makan satu dulang, kita tengok dia sekali ambil buah 3 biji. Kita ambil sebiji, dia ambil 3. Maka kita kata dia tamak. Bila dia buat luar kebiasaan, satu. Yang kedua, bila kita nampak dia macam ambil lebih pada orang lain, maka kita akan kata dia tamak. Kita tengok kalau orang tu berlomba-lomba nak cepat, kita kata tamak dia ni. Cepat dia pergi. Mana tamak. Dan kita boleh sebut tamak iaitu orang yang dah ada di kendongannya masih mencari yang lain. Tamak. Awak kan dah ada. Nak lagi. Maka ini dalam kepahaman kita makna tamak. Mungkin yang agak berbeza dalam situasi kita. Tapi kita nak lihat definisi agama apa itu tamak. Mungkin seorang kalau kita tengok dia ni makan banyak pada orang, setengah kata tamak dia ni. Dia punya laju makan. Kita baru kayuh sekali, dia 5 kali kayuh dah. Tamak dia ni. Cepat. Walau dia bukan tamak tapi dia cepat. Kita betak lambat. Kita sesuatu lambat. Sebab kadang-kadang setengah bila dia bercakap, tangan dia tak naik. Maksud tak masuk, tak dapat suap ke mulut. Ada orang cakap mulut suap. Jadi dia mungkin 5 round lah. Tamak, saya baru satu suap awak dah habis. Dia tak tamak. Dia lebih cepat pada kita. Dia lebih cepat pada kita. Tapi dalam definisi tamak yang disebut dalam definisi Islam ataupun pentakrifannya, tamak ialah suatu kecenderungan syahwat yang menyalahi syariat. Apapun kecenderungan syahwat yang menyalahi syariat, maka tamak. Dengan mudah bahasa tamak, siapa pun yang sanggup ambil yang haram sedangkan yang halal itu ada, cuma yang halal tadi mungkin lambat sikit, maka dia tamak. Kita misal katanya boleh melepasi nafsu kita dengan berkahwin, tapi dia tak dandang kahwin, dia terus, maka itu tamak dia. Kita boleh ambil rezeki halal, tak perlu nak rasuah, tak perlu nak tipu orang untuk dapat untung. Kita berniaga macam biasa, tapi kita sanggup tipu, maka itu tamak. Seorang peniaga dikurangkan timbangan dia sebab dia rasa dengan itu dia akan untung lebih banyak, itu tamak. Walaupun rezekinya tak akan jadi banyak dengan sebab itu, tapi cara dia berfikir, kononnya dengan menipu timbangan dia akan dapat banyak, kononnya dengan menipu harga dia akan dapat banyak. Walau mungkin itu dia laku sekali, lepas tu orang dah tak beli, dia rugi. Tapi cara dia berfikir bahawa dengan menyalahi syarak dia dapat untung banyak, maka ini tamak. Siapa pun yang berfikir menyalahi syarak, maka tamak akan menjadi adik-beradik dia. Dan siapa pun memiliki sesuatu dengan syahwat tanpa mempedulikan hukum, dia berada dalam kelompok golongan yang tamak. Sebab itu Syekh Abdul Qadir beri contoh tamak. Kamu sanggup kerja dengan orang zalim kerana tamak. Sebab rasa kalau kerja orang zalim cepat dapat naik pangkat, rezeki. Ni kerja orang baik-baik ni payahlah. Maka itu tamak. Tamak kamu pada riasah jawatan. Tamak kamu pada kedudukan. Seorang yang saya katakan sanggup memburuk-burukkan kawannya supaya dia naik cepat, maka dia tamak. Sebab dia buat menyalahi syarak. Kalau kita buat sesuatu tidak menyalahi syarak, kita tak panggil tamak, kita panggil tumuh. Kita ada tamak, kita ada tumuh. Tumuh maknanya sesuatu yang kita ambil secara halal walaupun banyak. Sebab ni benda baik, saya nak ambil banyak. Benda-benda baik, kita minum air zam-zam banyak-banyak.
Orang tak kata tamak lah. Berpula tamak. Memang Zam-Zam ni sunat minum banyak. Minum. Tengok dia tamak. Kita tak bagi tamak. Itu tumuh. Tumuh yang ni keinginan untuk mendapat kebaikan yang banyak. Hatta Nabi Allah Ayyub AS, walaupun dia telah dikayakan oleh Allah, bila mana jatuh belalang emas di hadapannya, dia ambil. Lalu Allah berfirman, wahai Ayyub, tidakkah cukup dengan apa yang telah aku berikan? Ya Allah, siapa yang cukup dengan pemberianmu? Kalau ia pemberianmu, aku akan tu ambil. Walaupun aku dah adakan, ia pemberian Allah. Ambil. Jadi kalau orang ada sifat tumuh, iaitu inginkan kebaikan yang banyak, itu tak salah. Kita semayang banyak-banyak. Tamaknya semayang. Orang tak panggil tamak. Kita tuan-tuan baca Quran banyak-banyak. Hari ni kita baca Quran. Orang lain juzuk. Kita nak baca 5 juzuk. Ada yang baca 10 juzuk. Tamak dia. Sikit-sikit sudahlah ngaji. Apa pula? Itu tak panggil tamak. Itu tumuh. Sebab kita tak menyalahi syarak pun. Kita berebut sarapan ni. Tamak dia. Semalam dah dapat, hari ni dia lagi. Tamak dia. Tak bagi peluang ke orang. Itu orang tak panggil tamak. Itu tumuh. Kalau boleh saya nak lusah depan sampai mati. Biar saya repuk depan sah depan. Biarlah orang kata saya tamak pun. Kalau dia ni tamak ni, belajar ustaz ni, belajar banyak tamak ni. Belajar sikit-sikit sudahlah. Itu orang tak panggil tamak. Tamak bila mana yang menyalahi syarak. Pertama, cenderung nafsu. Dia benda nafsu. Yang kedua, salah syarak. Kalau sekiranya kita makan makanan haram, itu tamak. Kalau sekiranya kita memburukkan orang untuk kita dapat sesuatu, maka itu tamak. Bahkan kata ulama, bila seseorang itu dia menghabiskan masa yang banyak untuk cari dunia, itu tamak. Sehingga waktu akhirat ni kuat. Kita kalau waktu akhirat banyak, kita tak panggil tamak. Tapi kalau ada orang tu, dia habiskan masa yang banyak untuk dunia, ni tamak. Awak ni tamak. Sampai sembahyang Jumaat tak, masjid tak, kuliah tak. Ni masa yang awak gunakan ni, awak tamak dengan dunia. Boleh kita kata dia tamak. Orang pergi kuliah, awak tak pergi kuliah, awak tamak. Tamak mencari dunia. Sama ada dia mencari dengan cara kerja ke, atau dia mencari dunia dengan cara tidur ke, mencari dunia dengan cara main-main ke, hiburan ke. Orang lain atau waktu dia dengar kuliah setengah jam je. Tapi kalau dengar konsert 3 jam tak apa. Maka ini orang tamak. Sebab dia menghabiskan masanya dalam perkara yang melalaikan. Tetapi dia berkira-kira dalam masanya dalam mengingatkan Allah, dalam mengingati Allah. Jadi bila kita sebut perkataan tamak, maka orang ni akan melebihkan masa dunianya. Maka dia dalam kategori tamak. Ini disebut oleh ulama al-istighalud daim wa ta'abul ladzi la yanqati'. Dia terus sibuk dengan dunia dan penat dengan dunia yang tak pernah berhenti. Artinya kalau dunia dia tak ada perkataan penat. Tapi kalau masuk akhirat, penatlah, jemulah, itulah. Artinya dia ada tamak dengan dunia. Tapi kalau dunia suruh kerja 24 jam, boleh kerja. Maka ini tamak. Sebab itu dalam Islam, macam mana pun kita cari dunia, di lautan, di bukit, gunung ganang, kita ada waktu kena berhenti. Zuhur kena berhenti, asar kena berhenti, maghrib kena berhenti, isyak kena berhenti. Kita ada waktu dengan Tuhan kita. Bahkan malam kita berhenti. Sehebat-hebat para sahabat, bila sampai saja malam, mereka jadikan ia masa dengan Tuhan. Tapi kita malam pun untuk kita juga. Malam tidur sampai subuh, siang bekerja sampai maghrib. Dan mana dengan Tuhan? Tak ada. Tamak. Ini orang tamak. Dan orang tamak tak akan untung. Selalu rugi. Rugi akhiratnya. Dan sifat orang tamak ini, dia sentiasa wasangka buruk pada Allah. Kita nak kenal orang tamak. Dia tak percaya Allah bagi rezeki dia dengan sebenar-benarnya. Dia wasangka buruk kepada Allah. Ni kalau aku tak ambil, Allah bagi ke? Maksudnya kalau tak ambil cara haram, apakah Allah akan datangkan yang halal? Wasangka buruk pada Allah. Maka ini sifat bagaimana orang tamak hidup. Kita tuan-tuan sekalian, dalam hidup ini sentiasa kita wasangka baik pada Allah. Sama ada rezeki, jodoh, jawatan, pangkat, atau berkait dengan sihat, sakit, atau apa saja yang kita nak kat dunia ni, kita wasangka baik. InsyaAllah ada bahagian saya, ada benda yang menjadi milik saya.
Wasangka baik kita pada Allah lah menyebabkan kita tak pernah turun tangan daripada berdoa. Doa selalu. Kita boleh kenal orang tu tak wasangka buruk pada Allah bila dia suka doa. Sebab orang ni sentiasa wasangka baik. Kerana orang yang wasangka baik pada Allah tidak mungkin menurunkan tangannya. Dia akan doa. Sebab dia yakin Allah mustajab. Apa pun dia doa. Nak keluar rumah doa, dia kerja doa, dia dengan keluarganya doa. Dia yakin dia ada masalah sikit dengan manusia, dia akan doa pada Allah. Kalau dia nak kebaikan dunia, dia doa pada Allah. Ini orang yang wasangka baik. Tapi orang tidak wasangka baik dengan Allah, yang tamak ini, dia tak akan percaya kepada Allah. Dari sudut Allah akan beri pada dia. Kerana itu dia tak akan menunggu, dia tak akan ada sifat sabar. Dan sifat orang yang tamak, dia sentiasa hina pada pandangan manusia. Haqirun fi uyunin nas. Siapa pun yang tamak, kita automatik tengok dia hina. Hatta pada orang yang ditamak padanya. Ini bila Syekh Abdul Qadir cerita, yang kamu duk tamak kerja dengan orang zalim, sampai sanggup buat benda haram, terlibat dengan golongan-golongan yang kerjanya syubhah, penguasa-penguasa, orang-orang yang menggunakan kuasa dengan menyalahi syarak, kamu sanggup duduk dengan dia. Ini menjadikan kamu hina. Sejak bila orang yang berkhidmat dengan orang zalim dipandang mulia? Tidak pernah dipandang mulia. Kalau orang ni raja yang berkuasa, dia tak pernah pandang keliling dia mulia. Tak pernah dipandang hina. Sebab dia tahu, dia pun nampak orang ni tamak ni, dia baik dengan aku sebab nak sesuatu. Dia pun nampak hina. Jangan kata orang lain. Oleh sebab itu, kalau kita tamak, kita meletakkan diri kita dalam lembah kehinaan yang berterusan. Kemudian sifat orang tamak. Tamak satu-satu jalan ataupun jalan yang membawa kepada neraka. Dek kerana tamak. Qarun kerana ditamak lah, maka dia menuju ke jalan neraka. Dalam kelompok golongan pertama yang didakwah oleh Nabi SAW, dek mereka tamakkan dunia dan takut kepada pemimpin zalim seperti Abu Jahal, Abu Lahab, mereka tolak Rasulullah SAW. Walaupun Nabi telah mendatangkan kepada mereka dalil yang terang, jelas dan nyata. Kerana tamak ada di sisi orang-orang yang mereka harapkan perlindungan, harta, kekayaan. Maka sebab itulah ini jalan membawa ke neraka. Kita tuan-tuan, kalau hati kita dengan makhluk, macam mana kita nak taat perintah Allah? Orang ni yang boleh arwah kita, jangan sembahyang, dia arwah kita. Jangan ke masjid, jangan. Oleh kerana kita ada sifat tamak dengan dia, mengharapkan dia, akhirnya apa yang dirosakkan? Dia telah rosakkan akhirat. Sebab itu para ulama kata, kita ni kalau baik dengan orang ada kuasa, sama ada dia akan rosakkan akhirat kita atau dia akan rosakkan dunia kita. Kalau sekiranya dia suka pada kita, dia akan rosakkan akhirat kita. Dia ajak kita lalai macam dia. Dan kalau mana dia tak suka kita, dia akan hancurkan dunia kita. Dia akan pastikan kita tak akan duduk di sini lagi. Dia akan pastikan kita tak boleh lagi kerja. Sebab dia ada kuasa. Dia buat apa yang patut dia buat. Dia gunakan semua yang boleh digunakan. Tangkap dia. Saya ada kuasa, saya boleh buat. Kalau kita baik, dia rosakkan akhirat. Kalau kita lawang dia, dia rosakkan dunia. Habis macam mana saya nak menghadapi golongan ini? Kamu jauhi mereka. Tu jauh. Biar mereka tak kenal kita, ia lebih baik. Itu ramai para alim ulama mengambil sikap tidak mahu dikenali. Jangan kenal. Khususnya orang ada kuasa, tak payah kenal kami. Tapi nasihat mereka sampai. Sebagaimana kita cerita tentang beberapa ulama yang ditangkap oleh raja, akhirnya mereka minta satu je, jangan pernah kami disebut nama, dan jangan pernah panggil kami ke majlis diraja. Jangan pernah. Kami tak akan datang. Supaya mereka tidak dikenali. Mereka tahu kalau dekat, akhirat rosak. Dan kalau dibenci pula, dunia rosak. Baik tak kenal. Baik jangan ambil daripada awal. Maka kata Syekh Abdul Qadir, tamak kamu, sehingga kamu tak peduli halal haram, dosa pahala, sehingga kamu membiarkan agama kamu dipermainkan dengan sifat tamak dan orang-orang yang telah kamu khidmat dengannya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, lihat bagaimana para sufi berfikir. Aqliyatus sufiyah yang kita sebut tadi, tuan-tuan sekalian,
kita sebut tentang tawakal. Dan kita sebut kesan bila tak ada tawakal datang sifat tamak. Dan tamak ni datang kerana mereka melebihi dunia, bukan akhirat. Siapa pun dia letakkan akhirat, dia tak akan tamak. Siapa pun. Siapa yang menjadikan akhirat matlamat, tujuan, bukan menjadikan ia sebagai perlombaan untuk mencari bekal, maka dia tak akan terlibat dengan sifat tamak. Baik, apa yang menyebabkan kita tamak ni? Sebab cara kita berfikir. Cara kita berfikir menentukan cara kita bertindak. Bila Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, dia jual asetnya di Madinah. Dia ada banyak aset, tanah, rumah, dia pun jual. Lalu seorang berkata kepadanya, iddakhirha li'auladika, simpanlah untuk anak-anak, carumlah untuk anak-anak. Dia kata, aku nak simpan hartaku ini di sisi Allah, dan aku jadikan anak-anakku ataupun Allah menjadi simpanan anak aku. Maksudnya apa? Bila dia ada duit banyak, dia dah jual aset. Orang kata bagikan anak-anak lah. Ni anak-anak kan kecil lagi. Simpan duit, nanti akan datang dia senang. Macam kita berfikir sekarang lah. Apa kita fikir sekarang? Penuhkan akaun anak-anak kita dengan duit kita? Penuhkan. Supaya apa? Nanti dia besar tak susah. Kita ni fikir. Mana ada orang pernah berubah berfikir macam tu? Kita ada anak, kalau ada duit lebih, dapat duit KWSP, ni tak anak sikit, sekarang 10,000. Kadang-kadang ada setengah anak lahir je, letak dah duit 10,000. Letak 100,000, letak 1,000,000. Biar nanti dia nak anak dia besar, umur 18, dah boleh tukar akaun sendiri, duit dah banyak. Senang. Itu mentaliti semua orang fikir macam tu. Saya fikir macam tu, tuan-tuan fikir macam tu. Melainkan orang yang Allah rahmati. Lihat jawapan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, seorang ulama tafsir, anak murid pada Ibn Abbas. Dia ada duit banyak. Dia kata, aku simpang ni di sisi Allah untuk diri aku. Tentang siapa yang selamatkan kita di sisi Allah ni kalau bukan kita sendiri? Dengan amalan kita sendiri. Bukan amalan anak-anak kita. Kita selamat di sisi Allah bukan kerana amalan anak-anak kita, amalan kita. Kita yang bersungguh kat Allah. Aku nak simpan ini semua di sisi Allah untuk diriku. Addakhiruhu li rabbi inda rabbi li nafsi. Aku simpan semua harta aku ini di sisi Allah untuk diri aku. Manakala aku jadikan anakku menyimpan Allah dalam hidupnya, yang ini percaya pada Allah. Wahai anakku, kamu ada rezeki masing-masing. Rezeki ayah bukan rezeki kamu. Kamu ada rezeki kamu. Kita ambil contoh gini, tuan-tuan. Rumah kita duduk hari ni, sesuai tak untuk anak-anak kita duduk? Rumah kita gini. Tuan-tuan duduk kat mana ni? Kita duduk dekat ni, duduk kat air biru ni, duduk kat air hijau. Ni duduk kat sekian tamang ni. Baik, rumah yang kita duduk hari ni, cuba kita fikir cari bijak. Sesuai tak untuk anak kita? Kita tak sesuai. Kenapa kita simpan? Dia tak sesuai. Anak kita mungkin sesuai rumah lain. Baik, negeri yang kita duduk hari ni, sesuai tak dengan anak kita? Saya duduk negeri ni, anak saya sesuai tak? Paling kurang saya kata, saya tak tahu. Dan barangkali tidak sesuai. Tengok kecenderungan dia lain. Ni anak saya ni saya rasa sesuai kat Padang Pasir, tak sesuai sini. Negara Arab kot, perangai pun dah macam Arab. Atau dia kat sini. Akhir tempat negeri kita duduk pun tak sesuai dengan anak kita. Ramai mana orang yang ayahnya negeri ni, anak dia negeri lain. Tuan-tuan tengok sekarang tuan-tuan yang ada anak besar-besar tu, mana negeri anak-anak kita? Kuala Lumpur sah. Mana Perlis? Mana Pahang? Mana ni tunggu balik raya ni? Itu kan anak-anak yang pernah duduk rumah kita. Kenapa dia tak sesuai lagi duduk rumah kita? Kenapa dia tak sesuai lagi duduk negeri kita? Kerana rezekinya adalah rezeki dia. Allah letak rezeki dia pada tempat dia. Kita tuan-tuan mungkin duduk sini, anak kita duduk kat Turki, anak kita duduk kat Mesir. Barangkali tak balik-balik. Barangkali. Ramai mana kawan-kawan saya kat Mesir tak balik-balik sampai hari ni. Berkahwin, beranak, cucu sana. Tak nak balik. Ya, ayahnya rezekinya kat kampung tak sama dengan rezeki anak dia. Sebab tu lihat bagaimana cara kita berfikir. Bila kita lihat rezeki je kita tahu. Rezeki kita, rezeki anak kita. Ada ayah tu dia buat empayar perniagaan dia. Dia turun je ke anak tak berjaya sebab anak dia bukan anak yang tu.
Anak dia jual empayar ayah dia untuk bina empayar yang dia suka. Ni ayah suka kedai makan. Dengan harapan anak dia akan take over lah. Ambil. Anak dia tak minat kedai makan. Anak dia jual kedai makan, buat kedai hardware. Tukar. Kenapa? Kan rezeki dia lain. Sebab tu bila kita cerita tentang tawakal, kita melihat pada ufuk yang lebih luas. Ini yang menjadikan kita tidak tamak, dan ini yang menjadikan kita berfikir betul. Lihat bagaimana orang sufi berfikir. Ini aqliyatus sufiyah. Bahawa kami dalam perjalanan kat dunia, kami tak makan apa-apa kat dunia. Sebab kami nak makan, kata mereka, kami nak makan sesuatu yang berada di sisi Allah. Baik, apa maksud perkataannya? Mula Syekh Abdul Qadir kata, orang-orang sufi berfikir, bila kita buat satu perjalanan menuju ke akhirat, ni perjalanan ni, kami tak akan berhenti mana-mana untuk makan. Kami berhenti tempat destinasi kami. Contoh, tuan-tuan dijemput majlis kahwin. Majlis kahwin ni, kita bertolak pagi, agak-agak nak berhenti tak mana tempat makan. Kita dah tahu majlis kahwin tu ada makanan. Kalaupun berhenti juga setakat segelas air je. Kalaupun berhenti juga. Dah tahu nak makan besar kat majlis kahwin, kita pula dipanggil sebagai tetamu VIP. Dia siap beritahu resepinya apa. Macam-macam resepi. Dan kita pun betul tak? Pagi ni untuk hadir majlis jamuan kahwin atau jamuan dia nak jamukan kita. Apakah tuan-tuan nak fikir buat apa? Nak fikir makan tepi jalan? Tak ada orang fikir. Saya bila kawan-kawan ajak, ustaz kita nak makan nasi Arab. Mana sekian tempat. Ini kalau berhenti pun setakat makan telur separuh masak je. Sikit je. Kadang nak tahan sebelum dapat ni. Kenapa? Tak ada orang yang akan makan. Kita dijemput makan. Orang jemput saya makan misalnya. Saya tak akan berhenti mana-mana tempat. Sebab dah tahu orang jemput kita. Tak cerdik lah kalau kita berhenti. Orang dah jemput nak makan macam-macam. Kita pun berhenti dekat RNA. Kita pun makan macam-macam pula. Sampai sana kita sedawa je. Dah kenyang. Bukankah kita orang bodoh? Dan kita dimarahi. Kita panggil, ajak makan. Dah siap sebut nama kita. Tetamu kah. Dah sebut dah menu ni apa. Tiba-tiba orang makan tepi jalan. Kena marah. Kadang-kadang mak kita pun pesan ni. Ni kalau saya balik musafir. Mak telefon. Atau kita telefon. Mak kita kata, jangan berhenti mana-mana makan. Makan kat rumah. Aku dah masak special. Kita tak berhenti. Kalau berhenti juga, nanti dia bau sedawa kita makan apa, kena marah. Orang dah masak banyak-banyak, dia duduk berhenti makan. Kena marah. Allah dah sediakan makanan untuk kita. Rezeki yang banyak. Syurga, Allah cerita dah syurga apa ada. Semua ada. Tiba-tiba kita sanggup berhenti tepi jalan, ambil yang haram, ambil yang dilarang, ambil yang melambatkan perjalanan, ambil yang melekakan kita. Kalaupun tak haram, melekakan kita, buang masa banyak dalam perjalanan, akhirnya kita tak akan mendapat nikmat sepenuhnya. Inilah cara sufi berfikir. Lepas tu tuan-tuan sekalian, kita sedang melakukan perjalanan untuk pergi, untuk bersama, untuk bertemu dengan Tuhan yang Allah Ta'ala sudah sediakan hidangan di sisinya, yang disebut sebagai ma'dabatullah, hidangan Allah. Satu ketika Uthman bin Affan, bila dia dikepung oleh golongan-golongan pemberontak dan golongan-golongan yang tak ada akal, nak bunuh Uthman bin Affan, kerana tak puas hati dengan pemerintah Uthman, maka bertindak hendak membunuhnya, mengepungnya. Maka Uthman radhiyallahu ta'ala anhu ni datang rombongan daripada Mesir, yang asalnya kononnya untuk mengadu beberapa tindakan governor ataupun wakil pemerintah yang zalim. Tapi mereka nak marah pada Uthman bin Affan kerana menganggap Uthman yang melantiknya. Uthman bin Affan sebagai ketua, sebagai khalifah, dia tak boleh dengar bulat-bulat satu pihak. Dia pun kena siasat. Tapi orang yang marah ni, dia tak punya sifat sabar. Orang marah, dia nak tindakan tu dibuat macam dia orang nak. Kata Uthman, tunggu aku tengok dulu macam mana. Maka ni surat beritahu pada kabinet tu, datang menghadap aku. Betul ke dia telah zalim orang Mesir dan sekian-sekian. Tapi surat itu dimanipulasikan. Yang konon ditulis dalam surat ni, kalau datang orang yang atas surat, kamu bunuh dia.
Dan mereka berpatah balik kepung untuk membunuh Uthman. Kepung. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu hantar Hasan dan Husain. Hasan dan Husain pergi tahan Uthman bin Affan. Uthman tengok Hasan Husain datang, siap pedang semua. Nak tahan. Kata Uthman, balik. Jangan ada satu pun darah orang lain yang menitis. Kalaupun perlu mati, biar aku seorang dia mati. Bukan rakyat aku. Balik. Ni cucu Rasulullah, balik. Kalau Uthman arah tentera datang bantai semua 300, setakat 300 orang tu. Tapi Uthman dia ada satu sikap. Dia takkan korbankan rakyatnya walau seorang. Biar dia tu korban. Sikap yang tak ada pada mana-mana pemimpin hari ini. Yang pemimpin hari ini untuk kuasa dia dikorbankan semua orang. Dia bunuh semua orang. Asalkan dia berada kekal kuasa. Tapi Uthman tidak. Dia tak mahu ada orang terbunuh kerana dia. Kalau perlu mati, biar dia. Selesai cara dia. Maka Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, bila kepungan makin kuat, bahkan dengar suara mula cuba menceroboh rumah dia. Malam dia tidur, dia boleh tidur. Sehingga dia bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah berpesan padanya, wahai Uthman, berpuasa esok hari dan berbuka di sisiku. Kau puasa dan berbuka di sisiku. Satu isyarat dia akan mati. Maka Uthman radhiyallahu ta'ala anhu esoknya dia berniat puasa. Lalu penceroboh datang, panjat ikut bumbung, melalui bumbung, lalu berlakulah tragedi pembunuhan syahid Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah dalam satu hadis menyebut Uthman dan Umar sebagai syahid. Syahidan, dua orang yang mati syahid. Ketika Rasulullah naik bukit Uhud, bersama Rasulullah waqar Umar dan Uthman. Bukit Uhud bergoyang, bergegar. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uthbut ya Uhud." Wahai Uhud, jangan goyang, jangan gegar. Di atas kamu ini Nabi, Siddiq dan dua orang mati syahid. Syahidain. Yang ini merujuk pada Umar Khattab dan Uthman. Rasulullah dah tahu dua ni akan mati syahid, dibunuh. Syahid dibunuh. Saya nak bawa syahid ataupun penjelasan tentang apa disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Bila Uthman diarahkan oleh Rasulullah dalam mimpi, berpuasa esok dan berbuka di sisi aku. Dan ini menjadi syiar kepada orang soleh. Kami akan berpuasa di dunia dan berbuka di sisi Tuhan kami. Itu syiar orang soleh. Sebab tu orang yang mati dalam bulan puasa, mati dalam keadaan puasa, ini husnul khatimah. Kerana dia akan berbuka di sisi Allah. Apakah kita ada jumpa hidangan lebih baik daripada hidangan Allah? Tuan-tuan, sebab tu kita kat dunia, biarlah kita berpuasa syahwat kita. Kalau kita tak mampu puasa makan minum, puasa benda yang wajib kita puasa, itu puasalah daripada buat benda-benda haram. Benda-benda larangan, benda-benda yang Allah benci, benda-benda yang Allah laknat, benda-benda yang menjauhkan kita dari Allah. Berpuasalah kita. Ni kalau saya buat benda ni, saya akan jauh dari Allah. Berpuasalah kita. Supaya kita dapat nikmat yang sebenar di sisi Allah SWT. Maka ini syiar orang soleh. Kami berpuasa di dunia untuk berbuka di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau kat sini kita dah berbuka, dah ambil, dah bantai semua benda haram, benda dosa, apakah mampu kita berbuka di sisi Allah? Atau mungkin dianggap. Kemudian lihat daripada pemikiran seumpama ini, lahir kelompok zuhud. Baik, orang zuhud bagaimana dia berfikir? Mereka nak makan dalam syurga. Orang arif pula bagaimana dia berfikir? Mereka nak bersama dengan Allah senantiasa. Kerana mereka bukan pedulikan makannya, mereka pedulikan Allahnya. Ya, ada kalangan kita, ya iman kita berbeza-beza. Ada iman kita merujuk melihat pada syurga. Oh, seronok masuk syurga dengan segala nikmat yang ada padanya. Ada yang melihat, ada orang yang imannya lebih tinggi melihat pada Allah. Macam kita lah, ada orang tu dia mungkin kerja satu syarikat kerana gaji yang lumayan. Ada yang kerja di situ bukan sebab gaji, kerana reputasi syarikat itu sendiri. Syarikat yang baik. Walau mungkin jadi gap pun tak apa, tapi tempat baik. Umpama gini, tuan-tuan, kalau kita sebut istana, sekalipun kita jadi tukang kebun istana, dia jadi menjadikan kita mulia. Sebab apa? Tukang kebun kat mana? Kat istana. Jadi jaga, kat mana jaga? Kat istana. Dia tukang masak kat mana? Tukang masak istana. Bukankah nisbah pada istana jadikan kita mulia? Walaupun kita mungkin kerja, kalau nisbah tempat lain tak nampak mulia. Tak nampak mulia.
Kalau orang tanya awak jadi apa, saya jadi gak. Gak kat mana? Kat loji najis misalnya. Orang nampak, oh loji najis. Dia persepsi. Kalau ni tanya awak kerja apa, gak juga. Kat mana? Istana, kat pintu utama. Orang nampak dia tinggi. Kenapa? Kedudukan tempat. Bagaimana kedudukan lebih hebat pada itu? Kepada pemilik segala makhluknya, Allah. Berada di sisi Allah. Sebab itu para arif, dia berfikir untuk sentiasa mendampingi Allah. Walau jasad mereka di dunia, roh mereka dengan Allah. Dengan maksud bahawa kelazatan sebenar mereka dapati dengan ingat Allah. Kita tuan-tuan cuba jadikan dunia selazat-lazat perkara. Sebab itu kita suka melancong. Kita suka baju yang cantik. Kita suka semua aksesori. Kita suka rumah yang sekian. Sebab kita ingin menikmatinya. Kita ingin menikmatinya. Tapi berapa orang di kalangan kita cuba menjadikan akhirat sesuatu yang dia akan menikmatinya? Siapa? Orang arif bila. Kita kalau buat makan, kita menikmati makanan. Kedai yang selesa, makanan yang sedap. Oh, kita menikmati. Walau kita terpaksa bayar harga mahal, tak apa. Sesekala kita menikmati. Kita nak melancong, kita nak menikmati. Tapi berapa orang yang cuba menjadikan akhirat untuk dia menikmatinya? Datang Ramadan, dia nak menikmati Ramadan setiap detik dari awal Ramadan sampai akhir. Dia nak menikmati setiap saat. Kalau boleh tak nak tidur di bulan Ramadan. Saya nak buat ibadat kerana saya menikmati Ramadan. Dia nak menikmati setiap patah ayat-ayat Al-Quran ketika mana dia membacanya. Sebab itu kalau kita baca walau sepatah ayat Quran dengan tadabbur dan menikmati, jauh lebih baik daripada kita khatam Al-Quran itu sendiri. Kita baca dan kita menikmati setiap ayatnya. Orang yang membaca dengan menikmati setiap ayat berbeza dengan orang yang cuma baca lalu sehingga nak habiskan sekian-sekian. Apakah kita menikmati setiap ayat Quran kita baca? Nikmat tak? Tak. Usaha kat arah tu. Apakah kita menikmati setiap zikir yang kita ungkapkan? Tak. Usaha kat arah itu. Apakah kita menikmati kedatangan Ramadan setiap detik-detik Ramadan? Sehingga kita kira. Sebagaimana tuan-tuan kita menikmati hari raya. Sekarang kita tengok semua orang, mula malam raya je dia cuba menikmati, tak nak tidur. Ustaz, saya kalau malam raya tak boleh tidur, Ustaz. Kalau kat kuliah Ustaz, biasa saya tidur. Malam raya saya tak boleh tidur. Orang kita kalau malam raya semua teruja. Kebanyakan kita teruja. Anak-anak pun tak nak tidur. Kita pun tak marah anak kita tak tidur malam tu. Marah tak? Biarlah dia nak main mercong hari raya. Semua tak tidur ni, kawan ibu pun tak tidur. Pasang langsir rumah dia sampai jerang sebelah situ pasang. Dia teruja. Dengan lampu dibuka, tak adalah cerita membazir lagi. Kalau tidak membazir ni buka lampu, siapa nak bayar bil elektrik? Datang malam raya tak ada. Dia siapkan makanan, tak ada pun dia fikir membazir. Bersepah makanan ni. Dia pun tahu tak habis ni. Tapi dia buat. Dia beli kuih raya pula, banyak mana? Kan raya sehari je. Lepas tu kena puasa Ustaz. Tak, kita raya 2 bulan Ustaz. Dia mazak raya 2 bulan, makanan dia banyak. Kita raya sehari je, lepas tu nak bawa senang dah kita. Ni nak raya, menikmati. Tuan-tuan, tak ada orang melepaskan setiap detik hari raya. Semuanya dengan pakaian lawa ni, maintain lawa. Jangan kena kuah rendang nanti ditukar baru. Tukar baru. Sebab itu baju raya dia 5 helai. Tanya kita ni, berapa baju raya dia? Seorang-seorang. Belum raya lagi, kita tanya dulu baju raya. Dah banyak Ustaz. Yang tahun lepas 3 tak pakai lagi. Campur tahun ni 5, 8. Sebab nak qada PKP tu Ustaz dulu, pakai dulu. Dia dah simpan ni, banyak baju dia. Kenapa? Dia menikmatinya. Kita menikmati setiap detik. Sampai Zuhur Asar pun tak ada orang kat masjid. Kenapa? Menikmati raya. Tuan-tuan tengoklah Zuhur hari raya dia tak orang. Orang kan balik kampung. Kat kampung tak ada orang. Salahnya. Orang bandar kata, memanglah tak ada orang hari raya Ustaz. Orang bandar balik kampung. Tapi ceritanya orang kat kampung pun cerita sama. Tak, sebab dia balik bandar. Duk tolak sana ni tolak sini. Realiti memang tak ada. Saya duduk kat bandar raya, saya pun duduk kat kampung raya. Tapi bila mari Zuhur hari raya, saya tak jumpa orang. Tak jumpa orang, semua orang menikmati. Tok Imam pun kalau cuti pun tak dicela gitu. Tok Imam kan nak raya, dia kan makhluk juga. Tak dicela. Habis Tok Imam. Dia kalau cuti jawatan kita tak kisah. Dia cuti tak solat jemaah tu kita kisah. Dia kira tak ada masjid surah semua tak ada. Kalau dia tak nak bertugas masjid tu raya okey lah. Kita pun faham dia balik kampung. Tapi kat masjid kampung dia tak ada orang.
Tuan-tuan tengoklah Zuhur dan Asar. Ada tak? Dulu PKP ada orang lah sikit. Sekarang kita akan tengok. Ini bagaimana cara kita menilai bagaimana manusia menikmati syahwat. Tapi bila hal agama mereka tidak cuba menikmatinya. Sepatutnya benda itulah yang sebenarnya nikmat sebenar kita. Sebab Allah sebut dalam Quran. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah hati kamu benar-benar tenang. Benar-benar tenang. Orang arif mereka telah berjaya. Mereka sentiasa ada kat dunia ini. Siapa? Orang-orang menikmati setiap detik-detik akhirat. Setiap detik-detik ingatan pada Allah. Zikir, bacaan Quran, ibadat, puasa. Mereka mengambil, mereka berusaha menjadikan detik ini paling bermakna dalam hidup. Sebab itu puasa mereka tak lepaskan. Mereka tunjuk benar-benar perbezaan bulan puasa dengan bulan lain. Kita gagal tunjuk perbezaan, bukan hampir sama. Beza ada terawih sikit Ustaz. Terawih ada. Tu pun terawih pun buat separuh je lah. Yang lain apa ada? Oh ada lah saat niat puasa. Itu. Tapi perjalanan hidup berbeza atau tidak? Berbezanya cuma balik awal sejam saat bulan puasa. Balik awal sejam buat apa? Tidur lah. Rehat lah. Dia tidak menikmati. Orang kalau dia menikmati ibadat, dia tak akan melepaskan setiap detik dia. Sebab itulah tuan-tuan bila Ramadan hilang, dia orang menangis. Kita raya habis kita nangis. Dia hilang Ramadan, dia orang menangis betul-betul. Sebab apa? Mereka sudah kehilangan detik paling bermakna. Detik di mana malaikat turun. Malaikat turun. Setiap malam ada orang yang dibebaskan dari neraka. Setiap malam doa mustajab. Setiap malam syaitan diikat. Setiap malam syurga dibuka sehingga mereka hampir mencium haruman syurga tadi. Kerana dekat mereka dengan Allah. Cium. Satu ketika Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, aku mencium bau syurga di sebalik bukit Uhud. Akhirnya dia gugur syahid. Bila orang tu dia dekat dengan Allah, dia dapat mencium bau syurga yang harum walau dia berada di dunia. Tak cium. Dia dapat rasakan kesengsaraan neraka walau dia berada di dunia. Tapi kita tuan-tuan tak. Kita kalau bak lain boleh cium. Saya ada cium bau ni. Ni bau durian ni Sat. Jarak 5 km boleh cium. Kita sebab syahwat. Ni saya bau udang kering ni. Udang kering. Saya bau sekian. Kita boleh bau. Mereka bau akhirat. Mereka bau akhirat. Itu bila mereka kata kami mencium bau syurga di sebalik bukit Uhud. Sebagai satu manifestasi daripada cintanya mereka pada akhirat. Sebab siapa pun yang akan cinta pada akhirat, Allah akan hadirkan baunya, Allah akan hadirkan gambarannya. Jadi sebab tu dia nampak. Ini Abu Isa At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala anhu, setiap malam dia bermimpi bersama dengan bidadari dan syurga. Setiap malam. Setiap malam dia bermimpi. Ini seorang ulama yang setiap malam bermimpi bertemu Rasulullah setiap malam. Sehingga dia kata, kalau aku tak mimpi jumpa Rasulullah satu malam, aku meragui iman aku. Setiap malam dia mimpi. Ini kalau hidup lagi lah kuat ni. Setiap malam. Kenapa? Kekuatan mereka menikmati akhirat. Sebab tu kata ulama, orang yang kuat menikmati akhirat, kesan pertama dia akan dapat ialah perubahan sikap dia. Satu. Yang kedua ialah mimpi dia. Mimpi adalah hubungan kerohanian. Siapa yang mimpinya berubah? Saat dulu kita mimpi bab ni, sekarang lain. Tuan-tuan boleh bermimpi dalam hal-hal akhirat. Hal yang baik. Ini kesan daripada seorang yang menikmati hal akhirat. Allah ubah mimpi dia. Dia tak akan datang mimpi yang sia-sia. Mimpinya benar. Mimpinya menguatkan lagi iman dia. Tapi aneh, mereka bermimpi bukan kerana mereka tidur, mereka bermimpi kerana tertidur. Maksudnya, mereka bukan macam kita nak tidur. Tak, mereka buat ibadat. Imam Haramain, dia tak akan tidur, melainkan tidur tu cuba mengalahkan dia, baru dia tidur. Yang ni tertidur. Dalam bahasa kita tertidur. Imam Haramain selagi mana dia boleh kalahkan tidur, dia akan kalahkan tidur. Dia mengalahkan tidurnya. Sehingga tidur tu boleh mengalahkan dia dalam satu waktu. Maka di situ dia tertidur, di situ datang mimpi. Lepas tu mereka dalam qailulah bermimpi, dalam sekian bermimpi. Mereka bukan tidur macam kita. Kita dah set tidur, pukul 10 bangun pukul 4 pagi. Kita dah set tidur. Mereka tak set tidur. Maksudnya mereka tak planning tidur. Tidur tu datang dalam keadaan tertidur, bukan dalam keadaan mereka tidur.
Dan kalau pun mereka tidur mereka untuk mereka kuat untuk bangun. Tidur tadi untuk jadikan mereka kuat untuk bangun. Ni para Nabi alaihissalatu wassalam tidur qailulah. Semua para Nabi tidur qailulah, semua. Tapi tujuannya untuk kuat bangun malam. Kita qailulah sebab sunat tidur tapi tak bangun. Maka maksud sunatnya sudah terlepas. Memang bunyi tidur qailulah, tapi bangun rapat subuh juga. Mereka berqailulah untuk kuat bangun malam. Pukul berapa mereka bangun malam? Terus pukul 1, pukul 2 mereka dah bangun. Kuat. Itu tujuan qailulah. Bukan mereka nak tidur, mereka untuk cari kekuatan beribadat. Kita lain, kita tidur sebab tidur. Sebab saya penat, saya kena tidur. Saya nak menikmati tidur. Sedap tidur ni. Sementara bangun semalam awal ni, sedap tidur ni. Ni Ustaz Abi je keluar subuh, kita Ustaz tutup lansir, sekian-sekian tidur. Kita tidur sebab tu kita tak dapat mimpi yang baik. Kita biarkan diri kita tidur. Maksudnya biarkan diri kita dalam keadaan lalai. Jadi ini kesan orang yang menikmati hal-hal berkaitan dengan akhirat. Berubah perangainya, berubah mimpi dia. Automatik. Sebab sebenarnya bila Rasulullah SAW menyatakan tentang mimpi, orang yang bila cara hidupnya benar, mimpinya datang benar. Apa maksud cara hidup benar? Cara hidupnya benar-benar menjadi hamba Allah, maka datang mimpi benar. Tapi kalau kita cara hidup bercampur dengan syahwat, bercampur dengan keinginan kita, kita tak dapat mimpi melainkan yang menakutkan. Atau mimpi yang menjadi adghasu ahlam, permainan tidur. Tak lebih pada itu. Sekadar dia main dan tidur, kita dah habis. Sebagaimana kita hidup bermain-main. Bila orang tu hidupnya bermain-main, maka semua yang dijumpa kat luar semuanya main-main. Mimpi dia pun main-main. Dia jumpa kawan pun jadi kawan main-main. Sebab dia tak pernah bersungguh dalam hidup. Sebab tu tuan-tuan, ada waktu, kalaulah kita tak boleh bersungguh sepenuh masa sampai kita jumpa Allah, biar ada waktu kita tunjuk bersungguh kita. Kalau saya memang tak boleh bersungguh-sungguh setiap masa sampai jumpa Allah, tapi biarlah saya ada satu waktu saya boleh bersungguh-sungguh. Kita pun mula mengambil masa tertentu. Ni bulan Ramadan, biarlah saya nampak bersungguh sikit lah. Datang awal sikit masjid, mengaji banyak sikit, biarlah nampak bersungguh. Saya tak boleh bersungguh-sungguh semua hidup saya, tapi bulan Ramadan, baik taklif Ramadan dah. Kalau taklif Ramadan, ambillah malam ganjil kita. Nampak bersungguh sikit lah malam-malam ganjil. Atau cari waktu yang mana kita tunjuk bersungguh-sungguh. Atau semua tak boleh. Waktu sembahyang tu bersungguh-sungguh lah sikit. Untuk khusyuk. Kalau orang tu saya tak boleh, saya memang banyak leka. Baik, waktu kamu sembahyang 2 rakaat subuh atau zuhur 4 rakaat, biar bersungguh-sungguh sikit solat. Sebab itu Nabi SAW, dia berkata pada sahabat, sallu salata muwaddi', solatlah kamu solat orang yang akan meninggalkan dunia. Solat selamat tinggal. Rasulullah ajar kita. Kalau saya katakan saya tak boleh bersungguh dalam semua benda, saya mengaji pun tak bersungguh, mengaji, belajar tak bersungguh, tapi biarlah kita kalau boleh 2 rakaat yang kita solat, kita bersungguh. Ya Allah, hadirkan khusyuk, hadirkan ikhlas, hadirkan kebesaran, datangkan kehinaanku, datangkanlah rasa cuai aku supaya aku bertaubat, datanglah rasa hina aku supaya aku terus bermunajat, ampunkan dosaku supaya aku lebih dekat. Lalu kita pun mula bermunajat, bersungguh dalam 2 rakaat. Tuan-tuan, kalau kita berjaya bersungguh dalam 2 rakaat, dia akan mengubah cara hidup kita, sehinggalah kita dapat bersungguh-sungguh bulan Ramadan. Jadi masing-masing cubalah menikmati akhirat. Jangan hidup macam orang lain, cuma menikmati dunia. Semua benda dia cuba nikmati, tapi dunia. Tapi akhirat dia tak pernah berusaha menikmatinya. Satu muka Al-Quran kita nak baca, cuba berusaha sungguh-sungguh menikmati sehelai muka Quran tu. Cuba baca maknanya, tadabbur. Cuba tuan-tuan, bila kita baca ilmu, kita dengar kuliah, cuba menikmati kuliah itu sebagaimana kita menikmati tengok filem yang kita suka. Tengok bola, orang tengok bola, kita pun yang tengok bola. Bola dia tengok, mata dia tak kedip, tak berkelip. Dia minum pun dia tak tengok cawan, dia ambil je minum. Dia tak tengok tadi minum air siapa, dia pun tak tahu. Kenapa? Mata dia takkan alihkan. Hanya satu bola yang dia ikut. Ni tuan-tuan, kita dengar ceramah agama, cuba nikmati setiap detik, setiap patah perkataan, biar masuk dalam diri kita. Cuba nikmati dia. Jangan lalai. Kita kena usaha. Usaha bersungguh. Bermula daripada solat bersungguh biar khusyuk. Waktu baca Quran bersungguh untuk tadabbur semuka surat. Dan waktu menuntut ilmu bersungguh menikmati setiap perkataan guru-guru kita cakap. Bersungguh. Kalau saya katakan hal dunia saya boleh bersungguh,
Kadang-kadang kita tengok bunga tu, bunga berkembang tengok, lama tengok. Bunga pula bunga kaktus saya tengok lama. Tengok. Dia boleh tengok budak bermain lama tengok budak main. Golek jatuh, tawa dia seorang-seorang. 2 jam tengok budak tu. Tapi dia dapat apa lepas tu? Dia cuma dapat menyenangkan syahwat dia. Mana agama ni? Ini kita. Duniawi semua kita nikmati. Tengok sungai, tengok. Seronok tengok sungai ni, tak kelip tengok sungai. Saya suka tengok alam. Saya suka tengok itu. Apa faedah? Tenang. Apakah kamu nak benda lebih tenang pada tu? Sebab tenang tu, ternyata orang cerita tengok alam tenang, saya tak nampak pun dia tenang. Dia kata tenang waktu itu, rupanya 2 hari hidup. 2 hari hidup. Sebab Allah Ta'ala tak beri ketenangan melainkan dengan ingat Allah. Sebab itu kita cuba dalam kesempatan Ramadan nak menikmati setiap detik akhirat kita sebelum kita bertemu dengan Allah. Saya nak menikmati detik baca Quran, detik zikir, detik qiyamul lail, detik tarawih, detik saya berpuasa. Semua ni saya nak nikmati. Supaya saya rasa betul-betul ketenangan yang abadi yang Allah nak beri. Inilah dia orang arif billah. Mereka sudah merasakan segala keadaan yang mesra dengan Allah, walau jasad mereka di dunia. Seperti mereka sudah berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.